Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita slot tadabbur Quran, ya, surah Maryam. Jadi mari sama-sama kita buka surah Maryam. Ya, insya-Allah kita sambung saja cerita hari tu. Cerita apa tuan-tuan? Ya, last kita jumpa cerita apa ni? Slot apa ni? Ya, slot Nabi Ibrahim. Ya, jadi Nabi Ibrahim ni antara cerita yang banyaklah dalam Quran selain daripada Nabi Musa alaihissalam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ma taufiqi illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi kita sudah membaca cerita Nabi Ibrahim daripada ayat 41, ya. Jadi Allah perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan balik kepada umat manusia, ya, terutamanya kepada masyarakat Mekah pada masa itu, ya, kerana surah Maryam ni kita tahulah, ya, kita tengok konten dia. Surah bila kita tengok konten kita tahu dah sama ada dia turun di Mekah ataupun di Madinah lah, ya. Jadi kalau orang tanya kita kan, ya, macam mana tahu surah Maryam ni surah Mekah? Kita tengok konten dia lah. Konten surah Mekah ni biasanya the focus is on apa tuan-tuan? Ya, fokus dia tentang apa? Ya, Shirin. Biasanya surah Mekah dia punya fokus subject matter dia apa? Akhlak. Akhlak. Nombor 2, nombor 1. Akidah. Akidah lah dulu, ya. Dan cerita Nabi-Nabi dan Rasul ni termasuk banyak cerita akidah. Ya, kalau Madinah cerita apa Shirin? Madinah. Cerita apa tu? Macam hukum-hukum, Ustaz. Hukum-hukum tu disimpulkan sebagai apa? Syariat. Syariat, ya. Jadi tuan-tuan jangan lupa 3 benda je. Sebut balik apa 3 aspek tu apa Haji Syari? 3 benda tu yang disebut oleh Shirin tadi. Yang pertama, subjek matter paling penting ialah Akidah lah, Ustaz. Okay. Kemudian yang pertama akidah. Yang kedua syariat. Ya, okey. Nombor 3 hukum-hukum hakam. Hukum hakam. Hukum hakam tu syariat lah Haji. Oh, syariat. Lagi satu akidah, hukum hakam, akhlak. Ya, nombor 3 adalah akhlak. Tuan-tuan jangan lupa lah 3 benda je. Ya, dalam subjek agama ni komponen Islam tu dipecah 3. Jadi tuan-tuan jangan lupa nombor 1 akidah, ya. Cerita Ibrahim ni cerita akidah. Ya, ada tak cerita hukum? Ada sikit lah, ya, tapi kebanyakannya cerita akidah. Ya, sebab dia turun di Mekah. Dan konteks Mekah tak ada lagi cerita tentang ibadah-ibadah khususiat yang banyak tu belum ada. Kalau ada pun solat aja, ya. Especially kalau dia turun sebelum tahun yang ke-11. Ya, Nabi berdakwah di Mekah berapa tahun? Ya, 13 tahun. Tapi tahun yang ke-11 ada satu turning point, ya, kepada dakwah Nabi, ya. Kerana pada tahun yang ke-11 apa yang berlaku tuan-tuan? Apa yang kita kata benda antara paling penting dekat Mekah ni yang berlaku pada tahun yang ke-11 Hijrah? Siapa boleh teka tuan-tuan? Ya, Kak Nuraini. Apa ni tahun yang ke-11 tu berlaku perubahan ibadahnya umat Islam pada masa tu. Daripada ikut macam Nabi Ibrahim kepada satu ibadah yang berbeza sikit, ya. Ibadah apa tu? Tahun yang ke-11 masa Nabi duduk di Mekah tu. Apa peristiwa dia? Tuan-tuan? Dah 11 tahun, dah 10 tahun dah. Masuk tahun ke-11 berlaku peristiwa ni dengan sebab solat 5 waktu. Solat 5 waktu lah tuan-tuan, tak ada benda lain lah. Benda asasnya. Sebab tu apa-apa hal pun kita tanya orang solat atau tidak. Kalau orang tu solat, senang cerita. Kalau tak solat, payah tuan-tuan. Kita nak bincang dengan dia pun payah. Ya? Melainkan orang bukan Islam lah. Orang bukan Islam, tak semayang. Dia ni orang Islam. Ya? Kalau dia ada solat 5 waktu, semain Jumaat masih pergi, ada ruang untuk kita bincang. Tapi kalau solat pun dia tak jaga, maknanya dengan Allah pun dia tak respect, dengan manusia lagi dia tak respect. Ya, simple analogi tuan-tuan. Okey, ya. Jadi cerita Mekah, ya, adalah cerita akidah. Ya, kita boleh tengok. Dan cerita akidah ni diselit-selitkan dalam kisah Nabi-Nabi dan Rasul. Jadi dalam surah Maryam banyaklah, ya, cerita Nabi dan Rasul.
termasuklah cerita Nabi Ibrahim pada ayat 41 dan cerita Nabi Ibrahim berdialog dan juga berdiskusi dengan kita tak kata berdebat lah tapi secara umum macam tu lah juga, bersama dengan bapa angkat dia ataupun bapa saudara dia, dan bapa saudara dia bekerja sebagai pembuat berhala. Maknanya bila Nabi Ibrahim datang dia bawa akidah tauhid. Akidah tauhid itu part of akidah lah. Tauhid tu salah satu daripada subjek di bawah akidah. Tauhid tu sebab cerita akidah ni disimpulkan dalam rukun iman. Tuan-tuan Ustaz tadi mula 3 benda. Apa dia? Akidah, syariat dan juga akhlak. Bila kita cerita tentang tentang akidah, maka akidah disimpulkan dalam rukun iman. Kalau syariat disimpulkan dalam rukun Islam. Jadi akidah tu rukun iman. Apa rukun iman? Yang pertama, percaya pada Allah. Itulah tauhid. Yang kita duk sebut tauhid tu di sekolah pun selalu ada kesilapan. Jadi bila kita tengok buku anak kita sekolah rendah, dia tulis itu pelajaran tauhid. Jadi pelajaran tauhid tu betul lah tuan-tuan. Tapi bila kita tengok buku tu, dia bukan cerita tauhid beriman pada Allah aja. Ada cerita beriman pada Rasul, cerita malaikat, cerita tentang kita panggil percaya pada hari kiamat, qada dan qadar. Jadi itu bukan tauhid tu. Tauhid tu yang pertama saja, beriman kepada Allah. Beriman kepada Rasul, beriman pada kitab, beriman pada malaikat, qada dan qadar, tu semua bukan tauhid lagi. Itu adalah akidah. Jadi kalau orang tanya kita berapa rukun iman, rukun iman 6. 6 tu disimpulkan dalam bentuk akidah. Akidah tu dia punya kita panggil dia punya istilah umum dia. Umbrella dia akidah. Di bawah umbrella tu ada 6. Tauhid is one of the 6. Jadi jangan kata tauhid semata-mata, dia bukan tauhid saja. Dia ada benda lain lagi. Jadi kalau tauhid banyak orang percaya Tuhan yang mencipta, betul. Tetapi bila dia sembah, dia tak sembah Tuhan yang mencipta, dia sembah berhala. Bila dia nak minta, dia tak minta pada Allah saja, dia minta pada bomoh, dia minta pada orang yang dia rasa ada kuasa. Jadi kalau macam tu keadaannya, maka dia tak ada tauhid lah. Dia hanya percaya Allah mencipta, Allah yang memberi rezeki dia percaya, tetapi Allah yang disembah, Allah yang diibadati dia tak percaya. Jadi itu masalah besar tuan-tuan. Jadi tuan-tuan kena clearkan balik kepada anak kita kena ajar dia tentang akidah dulu. Jadi bila akidahnya clear, kita cerita tentang syariat. Syariat dihimpunkan dalam rukun Islam yang 5. Tuan-tuan kalau dengar kuliah ustaz, benda-benda yang sama je kita ulang tuan-tuan. Dah bertahun-tahun dah kita ulang benda yang sama. Jadi ustaz harap tuan-tuan faham benda basic. Sebab tuan-tuan belajar daripada banyak ustaz dan ustazah, tapi kadang-kadang bila kita tanya, dia jadi cacam marba, jadi dia kelang kabut balik. Jadi contoh tadi apa Haji Asy'ari, dia bila dia sebut syariat, dia sebut lagi hukum hakam. Sebenarnya hukum hakam tu duduk dalam syariat. Jadi akhlak Haji Asy'ari Jadi akidah kemudian apa kita panggil syariat. Soalan. Haji Asy'ari nak tanya soalan tadi. Tak ada Ustaz. Ada bunyi suara tu? Tuan-tuan apa masalah kalau ada? Tak ada. Tuan-tuan selalu jarang suka nak bertanya soalan. Ustaz tak pasti tuan-tuan faham. Tuan-tuan dah faham dan tuan-tuan tak nak tanya, ataupun sebenarnya tuan-tuan tak faham, tu tak tahu. Tuan-tuan kena respon pada Ustaz. Baru Ustaz boleh bantu. Okey, Jadi balik pada cerita Nabi Ibrahim tadi adalah soalan akidah. Jadi akidahnya ialah akidah tauhid, nak bawa bapa saudara dia yang besarkan dia sejak kecil tu, nak bawa dia supaya jangan sembah berhala. Jadi bapa dia ni susah tak sembah berhala. Sebab bapa dia ni memang kerja dia buat berhala. Maknanya tuan-tuan, isu yang dihadapi oleh bapa dia ni, bapa saudaranya adalah isu ekonomi. Tuan-tuan nampak isu ekonomi? Pasal apa kita kata isu ekonomi? Pasal apa isu ekonomi apa Kak Noraini? Macam mana kaitan isu ekonomi dengan sembah berhala tu? Sebab dia membuat berhala dan jual. Dapat dia berniaga tuan-tuan. Jadi orang berniaga berhala lah paling tak suka. Sehingga macam Nabi Muhammad bawa agama tauhid kepada orang Mekah, dan larang mereka sembah berhala. Jadi orang yang bisnes berhala memang akan menentang lah. Mereka akan menentang. Sebab apa?
Sebab mereka tak boleh bisnes. Jadi ekonomi itu antara sebab utama. Ya, pasal apa kita kata ya? Pasal apa orang yang apa kita panggil ya? Orang yang terlibat dalam jenayah ya? Pasal apa dia tak suka ada pemimpin yang baik? Sebab apa? Ya, sebab jenayah dia tak boleh diteruskan, tuan-tuan. Dia kalau selama ni diterima rasuah, dia bagi rasuah kat orang, ya. Sebab pemimpin di atas tu lemah mungkin. Tapi bila naik pemimpin yang bagus, yang menghalang benda ni, yang secara terang-terang bagi tahu siapa yang terlibat rasuah, kalau dia menteri, ya, dia kena lucut jawatan. Tukar dengan orang lain. Dia kena diambil tindakan. Ya, jadi orang yang sudah biasa main rasuah memang dia takutlah. Ya, pasal dia takut dia tak boleh melaksanakan aktiviti harian yang biasa dia buat. Ya, dan dia ada kaitan dengan periuk nasi dia. Itu ya benda basic, tuan-tuan, semua orang faham. Dalam kes Nabi Ibrahim, ya, cerita jual berhala, itulah kisah dia. Okey, ya. Kita sambung ayat dia, tuan-tuan, ya. Ayat yang ke-40, 47, ya. Qala, Nabi Ibrahim berkata, ya, salamun alaika. Selamat sejahtera ke atas kamu, ya. Jadi inilah, ya, ayat yang digunakan oleh orang kita, ya, untuk memberitahu bahawasanya bagi salam kepada orang kafir ni boleh. Ya, cuba tengok ayat ni, tuan-tuan. Ya. Salamun alaika, ya. Selamat sejahtera ke atasmu wahai ayah saudara, wahai ayah angkat. Maknanya Nabi Ibrahim mendoakan dia. Dan apa, assalamualaikum, ya, lafaz salam tu adalah doa. Cuba tuan-tuan tengok, ya, salamun alaika. Kita kata salamun alaikum, assalamualaikum, ya, warahmatullah. Kita tambah lagi lah, ya. Tapi salamun alaika, selamat sejahtera ke atas kamu, ya. Jadi kalau orang tanya kita, adakah ini hujah, ya, mungkin zaman Nabi Ibrahim boleh, tapi zaman kita tak boleh, tuan-tuan, ya. Bagi salam kepada orang bukan Islam tak boleh, melainkan kita tak tahu dia Muslim. Ya, kita tak tahu dia Muslim, macam ustaz dulu, ya. Jadi ini pengalaman, kongsi pengalaman dengan tuan-tuan. Ya, jadi ustaz bertugas di Sudan, ya, dengan Petronas Sudan. Jadi bila ustaz diminta untuk jemput, ya, beberapa engineer daripada Argentina. Ya, tuan-tuan tahu kan, Argentina adalah negara Latin yang paling ramai Muslim. Ya, jadi paling ramai Muslim. Sebahagian penonton Argentina yang datang ke Qatar World Cup, tuan-tuan, ya, mereka adalah Muslim. Ya, jadi yang tak Muslim pun masuk Islam ramai. Ya, jadi maknanya tu kesan Qatar sebagai penaja, ya, ataupun host kepada Piala Dunia baru-baru ni. Alhamdulillah, tuan-tuan, ya. Besar pahala Qatar. Ya, negara Arab lain, ya, tak mampu lagi buat macam tu. Walaupun yang kaya ni banyak, ya. Qatar pun salah satu daripada yang kaya, tapi dia menggunakan kekayaan untuk dakwah. Itu hebat, tuan-tuan. Macam kita gunakan harta dan duit kita untuk dakwah. Tu memang paling baguslah. Ya. Jadi bila ustaz kena jemput 3 orang engineer, ya, daripada Argentina ni, ya, sebab dia duduk dalam konsortium syarikat minyak di Sudan tu, ya, ada dia orang ni kontraktor lah, ya, daripada syarikat minyak di Argentina tu, di Buenos Aires. Jadi bila dia datang, ustaz jemput lah, ya, sebab bila ustaz nak jemput, ustaz dah dapat nama dia. Nama dia semua nama Arab. Nama Arab, ya. Nama-nama semua nama-nama Arab. Jadi bila nama Arab, ustaz menjangkakan mereka ni Muslim. Pasal dia tak tulis agama ke situ, ya, sebab semua nama Arab. Dia orang Argentina, ya. Ustaz tahulah Argentina ni dia banyak orang Arab daripada Lebanon, ya. Lebanon ni dia pindah ke Mexico, ya. Dia pindah ke banyak tempat di Latin Amerika tu. Banyaklah, Colombia pun ada, ya, di Peru, di apa kita panggil, ya, di Ecuador, ya. Ada banyak negara-negara Latin ni. Jadi oleh kerana tu ustaz anggap dia ni Muslim lah, sebab kita tak tahu. Ya. Jadi bila apa kita panggil, ya, bila dia sampai, ustaz jumpa, ustaz pun tanya, kita letak kan, ya, kita nak sambut dia. Ya, ustaz sebagai kita panggil pegawai yang diarahkan untuk menyambut mereka. Ya, di Khartoum International Airport, ya, di Sudan lah. Jadi ustaz pun, ya, letak signage tu ada nama dia semua, ya. Kemudian dia pun datang. Ustaz pun tanya, ya. Bila kita angkat dia pun datang. Ya, kita tengok muka pun bukan Arab, tahu dah. Ya, tapi kita tahulah dia duduk Argentina, ya. Jadi oleh kerana tu ustaz pun bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia jawablah. Pasal dia tahulah tu, ya, lafaz kan, ya, tapi dia ketawa, dia senyum aje. Ya, ustaz tak dapat lagi, tak tangkap lagi, ya. Jadi ustaz pun boraklah bual dengan dia, nanti 3 orang tu. Seorang duduk depan sebelah ustaz, 3 duduk belakang, ya. Jadi ustaz pun hantar ke hotel yang telah holiday villa. So holiday villa ni salah satu hotel Malaysia yang ada di sana, ya. Jadi dia duduk di situ. Jadi
hari dia sampai itu adalah hari Jumaat. Ya, jadi sebelum Ustaz keluar tu, ya, dia dah hantar kat bilik apa semua clear, ya. Kita pun nak turun lah sebab hari Jumaat, nak pergi sembahyang Jumaat. Ustaz beritahu lah. Ya, sembahyang Jumaat di sini pukul 12.45 Ustaz kata. 12.45, ya. Mungkin dalam sebelum pukul 12 Ustaz sampai ambil dia lah. Ya, Ustaz nak ambil dia, ya. Jadi dia ketawa je. Ya, dia kata we are not Muslim. Ya, jadi terkejut Ustaz. Ya, selama ni kita duk ingat dia Muslim, kita tak tahu. Ya, jadi sebab tak pernah, Ustaz pun tak pernah pergi Buenos Aires, tak pernah pergi, tapi tahulah ada komuniti Muslim kat sana. Antara yang paling besar komuniti Muslim di Amerika Latin adalah di Argentina. Jadi macam tadilah, ya, kalau kita tahu dia Muslim, Ustaz tak bagi salam. Ya, Ustaz cuma sebut apa kita panggil, ya, kif halak ke, ya, sebut ucapan-ucapan greeting biasalah, sobah al-khair ke sobah nur, ya, biasa-biasa je. Kita tak akan bagi salam sebab kita tahu memberi salam kepada orang bukan Islam, ya, adalah tidak dibenarkan. Tapi kalau orang bukan Islam bagi salam ke kita, kita boleh jawab. Tapi jawab dengan wa'alaikum, ya, wa'alaikum saja. Ya, wa'alaikum. Adalah sebagian riwayat kata wa'alaikumussalam, boleh. Tapi kita tak boleh initiate, biar mereka yang mulakan, kita respon. Ya. Tetapi menggunakan ayat 47 ni, ya, sebagai dalil bahawasanya boleh bagi salam kepada orang bukan Islam, ya, yang itu keliru. Itu satu kekeliruan. Yang pertama, kerana salamun alaika ni, ya, adalah apa kita panggil, ya, adalah doa dia. Dia bukan bagi salam. Ya, sebab tuan-tuan tengok konteks dia, Nabi Ibrahim dah bercakap dengan bapa saudaranya dah lama dah ni. Ya, mereka dah berdialog, berdebat dan sebagainya. Jadi ketika bapa, ya, saudara Nabi Ibrahim, ya, halau dia, suruh dia tinggalkan dia, ya. Jadi dia pun nak pergi, tapi dia tetap mendoakan. Jadi ada isu kat sini, ya, isu doa. Salamun di sini makna doa. Kalaulah kata ia merupakan satu ucapan salam, ya, ini adalah syariat Nabi Ibrahim dan tidak terpakai kepada kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, tuan-tuan dapat tak apa yang Ustaz maksudkan tu? Ya, Datuk Osman faham tak apa yang Ustaz sebut? Menggunakan ayat ni sebagai dalil untuk bagi salam kepada orang bukan Islam. Datuk Osman? Boleh Ustaz. Okey, maksud dia apa? Boleh bagi salam ke tak boleh bagi? Sekarang tak boleh lah. Masa Nabi Ibrahim boleh lah. Sebab apa yang beza zaman Nabi Ibrahim dengan zaman Nabi kita ni, yang berbezanya apa? 3 subjek tadi, ya, akidah, syariah, akhlak. Yang berbezanya apa? Mungkin akidah. Apa akidah pula beza tuan-tuan? Tuhan zaman Nabi Ibrahim berapa? Tuhan zaman Nabi Ibrahim satu sama tuan-tuan. Ya, beza apa tuan-tuan? Syariat. Ya. Mana tuan-tuan tak dapat lagi. Ustaz nak kena ulang balik, ya. Sebab kita tak ada test tuan-tuan. Kita tak ada exam, tak ada ujian yang Ustaz nak tengok tuan-tuan faham ke tak, ya. Sebab kita banyak belajar di Malaysia ni, kita belajar one way. Ya, Ustaz berceramah, Ustaz bercakap, tuan-tuan dengar dan tak pasti tuan-tuan faham ke tak. Ya, jadi Ustaz kena ulang balik. Islam ni tuan-tuan, komponen agama ni 3, tuan-tuan salin. Ya, walaupun dah pernah salin lagi. Nombor 1 yang paling penting, akidah. Akidah tu cerita tentang apa tuan-tuan? Ya, cerita tentang kepercayaan, keimanan kepada siapa? Kepada 6 benda. Kepada 6 kan? Yang paling penting akidah tu ialah tentang kepercayaan kepada Allah lah. Ya, kepada Tuhan. Itu dipanggil apa tadi tuan-tuan? Itu apa tu? Percayaan kepada Tuhan tu dipanggil apa? Ya, dipanggil apa? Tauhid. Dipanggil tauhid tuan-tuan. Akidah tu subjek besar dia. Ni bawah dia ni. Kita cerita tentang komponen akidah. Tadi komponen Islam. Islam tu kalau kita pecahkan dia kepada 3 komponen. Tuan-tuan salin balik. Akidah nombor 1, syariah nombor 2, akhlak nombor 3. Clear ya? Itu komponen Islam. Sekarang kita cerita akidah pula. Komponen akidah. Bukan komponen Islam dah, komponen akidah tu. Ada berapa komponen akidah? Ada 6. Yang disimpulkan dalam rukun iman. Ya. Jadi bila kita sebut tentang keimanan pada Allah, percaya kepada Allah, percaya kepada Tuhan, itu duduk di bawah nombor 1 lah. Apa dia nombor 1 tu? Tauhid nama dia tuan-tuan. Tauhid. Tuan-tuan baca Quran, baca hadis, baca sirah, benda ni lah tuan-tuan. Inilah dia punya gist dia tuan-tuan. Ini dia punya basic. Ya, kalau tuan-tuan tak dapat yang ni, yang lain tu nanti tuan-tuan bertabur. Tuan-tuan akan dia tak structured. Ya, jadi ustaz ajar tuan-tuan untuk structurekan benda tu. Okey, jadi nombor 1 tu ialah kepercayaan pada Tuhan. Tu komponen nombor 1 bawah akidah. Nombor 2 tu kepercayaan kepada malaikat, boleh letak malaikat.
Kalau nak letak Rasul dulu pun tak salah. Ya, biasa kita kata dah percaya pada Allah, percaya pada Rasul lah. Ya, percaya pada Rasul. Lepas percaya pada Rasul, ya, percaya kepada Alkitab. Ya, percaya kepada kitab yang dibawa oleh Rasul. Yang nombor 4, percaya pada malaikat. Sebab malaikat yang bawa kitab tu kepada Rasul. Percaya pada Allah, ya, yang mencipta semua makhluk, malaikat, kitab, apa semua tu Allah punya. Nombor 2, ya, keimanan ataupun kepercayaan kepada Rasul. Rasul tu yang sampaikan wahyu kepada kita. Nombor 3, ya, nombor 3 ialah kepercayaan pada Alkitab. Sama ada Taurat, ya, Zabur, ya, Injil dan Quran. Ikut zaman lah. Ya, jadi itu adalah apa kita panggil message ataupun manual yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul. Nombor 4, kepercayaan kepada malaikat. Ya, malaikat tu apa? Malaikat tu yang bawa, ya, kitab tadi kepada Rasul. Nombor 5, kepercayaan kepada hari akhirat. Hari akhirat tu ialah hari di mana manusia akan dibangkitkan daripada kematian. Ya, jadi mati, hidup balik, ya, dibawa ke mahsyar. Kemudian diadili, ya, ditimbang amalan baik dan amalan jahat dia. Yang terakhir, kepercayaan pada qada dan qadar. Itulah komponen, 6 komponen di bawah akidah. Tuan-tuan, selesai akidah. Ada cerita tentang hukum hakam? Mana ada? Akidah bukan cerita hukum hakam. Okey, ya. Pergi nombor 2, tuan-tuan. Nombor 2 ialah komponen syariat pula. Syariat apa dia? Hukum hakam. Ya, di bawah syariat tu ada hukum hakam. Ya, kalau orang kata fiqh, samalah. Fiqh pun dia, hukum hakam pun dia. Ya, apa isunya? Ada 4 besar, tuan-tuan. Komponen di bawah syariat tu. Ya, yang kita kata hukum hakam. Yang pertama, ibadah. Yang pertama ialah ibadah. Ya, ibadah tu apa dia? Sembahyang, puasa, zakat, haji, itu duduk dalam ibadah. Ya, ibadah khususiah di antara manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Setakat ni ada soalan tak? Silakan. Komponen akidah tadi berapa, Datuk Osman? Komponen akidah berapa? 6 Ustaz. Okey, 6. Sebut balik 6 tu. Kepercayaan pada Allah, Rasul, kitab, malaikat, hari akhirat dan qada dan qadar. Okey, ya. Nombor 2 ialah komponen, ya, syariat atau syariah, sama je, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan waqaf, syariah. Kalau tuan-tuan bagi bunyi syariat, ya, dua-dua tu sama je, ejaan dia sama. Okey, ya. Jadi komponen pertama ialah ibadah khususiah. Ya, kita tu, ya, solat, puasa, zakat, haji. Yang nombor 2 tuan-tuan, ya, nombor 2 dipanggil muamalat. Muamalat tu jual beli. Ya, tuan-tuan terlibat dengan jual beli, ya, tuan-tuan buat investment kepada syarikat-syarikat tertentu. Itu termasuk muamalat lah. Simpan duit dalam bank, ya, ataupun buka investment account contoh, ya, ataupun apa lagi? Tuan-tuan berniaga, jual barang, beli barang, ya, kemudian ada buat financing, tuan-tuan buat bangunan, ya, kemudian minta financing daripada bank. Tu semua muamalat. Ya, isu berkaitan dengan insurans, takaful, muamalat. Isu berkaitan dengan gadai menggadai, muamalat. Itu semua, ya, apa kita panggil, persoalan berkaitan dengan urus niaga tu, ya, perniagaan semua tu, itu muamalat. Nombor 3 pun, tuan-tuan. Nombor 3 adalah munakahat. Munakahat ni nikah kahwin. Ada nikah, ya, ada apa kita panggil, ya, ada cerai, talak dan ada rujuk. Itu duduk di bawah persoalan penjagaan anak dan sebagainya. Itu semua persoalan munakahat, ya, hukum hakam, nikah. Munakahat tu daripada perkataan nikah. Nombor 4, jenayat. Jenayat ni berkaitan dengan jenayah yang kita buat. Contoh orang minum arak, ya, minum arak kenalah. Kalau kena tangkap, ya, dan dia minum arak tu bukan kerana dipaksa oleh orang, ya, jadi maka ada hukuman dia. Ya, sebatan, ya, 80 kali. Kalau dia mencuri, ya, apa hukum dia? Kalau dia merompak, kalau dia menentang, ya, pemerintah yang beriman, yang masih sembahyang, apa dia hukum hakam dia? Itulah cerita dia. Ya, jadi 4 tu lah. Ya, secara umum komponen kepada akidah tadi 6, kalau komponen kepada kepada syariat 4 tadi secara umum. Ada lagi tapi 4 tu yang paling utama, cukuplah. Kemudian akhlak mudah saja. Ia berkait dengan persoalan yang berkaitan dengan moral kita, etika. Ya, akhlak tu maknanya tingkah laku kita, macam mana kita behavior kita, tuan-tuan. Ya, jadi orang akan menilai akhlak. Ya, kadang-kadang orang tu sembahyang rajin, sembahyang sunat rajin, sembahyang malam rajin, tapi akhlaknya kurang sikit. Ya, kita tengok dia punya gaya, ya, nampak macam sombong, ya, kemudian penuh dengan apa kita panggil, ya, penuh dengan sifat-sifat mazmumah,
Ya, sifat-sifat yang terhina, terkeji. Ya, sifat mahmudah lawan dia, sifat-sifat terpuji. Itu kita belajar akhlak tu. Ya, buku akhlak kita tu, satu komponen tu tuan-tuan. Ya, tapi bila kita baca Quran ni dia tapau semua. Cerita akidah pun ada, cerita syariat pun ada, cerita akhlak pun ada. Dia combine semua dalam Quran. Ya, kalau buku akhlak memang cerita akhlak semata-mata. Adalah cerita syariat dan apa akidah, tapi tak banyaklah fokus pada akhlak. Kalau Bulughul Maram, kitab Bulughul Maram. Bulughul Maram tu banyak fokus kepada komponen mana apa? Tuan-tuan, ya komponen mana tu? Ya. Bulughul Maram, ya. Haji Mat Syah, Bulughul Maram tu bab apa tu? Kalau buku akhlak, bab akhlak, ya. Buku Bulughul Maram tu cerita tentang komponen yang mana? Syariat. Bab syariat lah tuan-tuan, hukum hakam. Ya, dia hukum hakam, ya. Sebab tu kita ada subjek Bulughul Maram. Itu hukum hakam, ya. Subjek akhlak untuk akhlak. Ada satu lagi komponen akidah. Akidah duduk dalam mana? Dalam Quran lah tuan-tuan. Dia tak lari, ya. Kebanyakan dalam Quran ni cerita akidah. Macam kita duk sebut cerita Nabi Ibrahim. So complete lah tuan-tuan. Ya, sebab orang ramai juga tanya, dia kata sebab apa usah pecah 3? Sebab komponen agama tu 3 tuan-tuan. Akidah daripada Quran, ya. Kemudian syariat banyak daripada hadis-hadis Nabi, hukum hakam. Dan akhlak kena ada satu kitab. Nama kitab ni kitab akhlak pun. Akhlak Rasulullah SAW yang diambil daripada hadis-hadis yang sahih. Clear lah tuan-tuan. Mana kita cover semua dah, ya. Tak ada benda pincang. Orang kata kalau apa kita panggil, ya, kalau orang tanya kita dah ada jawapan dia. Itu cerita dia. Okey, ya. Kalau tuan-tuan tengok ayat 46 tu Nabi Ibrahim, ya. Nabi Ibrahim diberi amaran oleh bapa saudara dia. Bapa saudara dia kata, kalau kamu tidak berhenti, tuan-tuan boleh tengok daripada ayat tengah-tengah tu. Ayat 46, yang hari ni kita belajar 47. Ayat 46, lain lam tantahi, ya. Lain la sesungguhnya, in jika, lam tantahi, jika engkau tidak berhenti daripada mengajak aku, berdakwah pada aku Ibrahim, la arjumannaka, pasti aku akan rejam kau. Tuan-tuan jangan lupa kan, ada 2 hukuman yang biasanya disebut dalam Quran. Yang pertama, hukuman rejam. Kalau tuan-tuan masih ingat, ya, Ustaz ada sebut cerita 7 pemuda. 7 pemuda yang tidur dalam gua, ketika mereka nak pergi, dia bangun setelah 309 tahun tidur, salah seorang pergi beli makanan dan kawan tu diberi peringatan jangan menonjol sangat. Ya, kena apa kita panggil, ya, kena low profile. Ya, kalau boleh pergi cari makanan yang halal, beli dan balik sudah. Jangan bercampur dengan orang. Takut nanti orang perasan, orang tangkap, orang akan rejam kita. Jawapannya sama tuan-tuan. So balik pada cerita tadi, ya, bapa saudara dia nak rejam dia. Kemudian apa dia kata? Wahjurni, ya, wahjurni maliya, dan tinggalkan aku, ya. Maknanya tinggalkan aku, pergi tempat lain, jangan duduk sini lagi. Ya, untuk maliya, untuk jangka masa yang panjang. Aku tak nak tengok muka kau, ya, nyah kau daripada sini, macam itulah, ya. Maknanya tuan-tuan, ini cerita bapa saudara dia suruh Nabi Ibrahim keluar daripada tempat tu. Dia tak nak tengok muka Nabi Ibrahim dah. Okey, ya. Apa Nabi Ibrahim jawab? Qala, Nabi Ibrahim kata salamun alaika. Mudah-mudahan Allah bagi kesejahteraan pada kamu. Ya, jadi itu yang kita kata salam tadi tuan-tuan. Ya, kalau salam ni memang bentuk greeting macam assalamualaikum, ya, ini hanya applicable untuk zaman Nabi Ibrahim. Ya, tak sama macam zaman kita. Mana apa yang berbeza? Yang berbeza adalah syariat. Ya, Kak Mas jawab tadi syariat. Ya, yang beza syariat. Akidah sama. Akhlak sama, tak ada beza tuan-tuan. Ya, tak banyak beza. Sebab akidah masih tauhid, percaya pada Nabi, masih Nabi lagi. Cuma zaman Nabi Ibrahim, percaya pada Nabi Ibrahim lah. Kalau zaman Nabi Musa. Ya, dari segi percaya pada Nabi dan Rasul sama. Ya, Nabinya yang berbeza. Tetapi kepercayaan konsepnya sama. Percaya kepada kitab. Kalau zaman Nabi Ibrahim, dia tak ada kitab. Dia ada suhuf. Lembaran-lembaran saja. Ya. Kalau zaman Nabi yang Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa dan Nabi Muhammad ada kitab. Jadi kepercayaan pada suhuf lebih kurang sama aja. Ya, kemudian percaya pada malaikat sama, Jibril juga yang datang bawa wahyu. Percaya kepada hari akhirat sama. Kepercaya kepada qada dan qadar pun sama, tak ada beza. Ya, yang bezanya nabi yang berbeza, ya, tauhidnya sama, tetap sama. Jadi yang berbeza sangat ialah persoalan komponen yang kedua yang kita panggil syariat tadi. Ya, yang itu berbeza. Ya, antaranya ialah bagi salam. Bagi salam termasuklah
Ya, termasuklah persoalan ibadah juga. Ya, persoalan ibadah kan, ya, ataupun kita kata masuk dalam persoalan muamalat sebab kita dengan orang lain. Sebab kita tak boleh bagi salam pada diri kita. Ya, assalamu alayya. Ya, selamat sejahtera kepada diri aku. Tak ada orang cakap macam tu. Ya, walaupun adalah dengar ada ajaran-ajaran tertentu, adalah orang cakap kita kena bagi salam pada diri kita tiap-tiap pagi, ya. Tak pernah dengar pula Nabi buat macam tu. Ya, kita bagi salam pada orang lain supaya orang tu boleh doakan kita balik. Patutnya macam tu kan, ya. Jadi syariatnya boleh berbeza. Ataupun yang kedua, sebenarnya yang disebut oleh Nabi Ibrahim ni adalah doa supaya bapa saudara dia, ya, terus berada dalam kesejahteraan. Maknanya Allah jaga dia walaupun dia belum Islam. Syariat kita tak boleh, tuan-tuan. Ya, kita hanya boleh kata apa? Ya, kalau orang meninggal, ya, kita kata takziah saja atas kematian keluarga yang tercinta. Sudahlah. Kita tak boleh doa rest in peace, kita tak boleh doa may apa kita panggil, ya. May Allah, may God, ya, bless him, bless her, tak boleh, tuan-tuan. Ya, sebab itu bermaksud doa, dan doa, ya, dalam bentuk rahmat hanya untuk orang Islam saja. Orang bukan Islam tak boleh. Kita boleh doakan hidayah, ya. Tapi masa dia masih hidup. Kalau dah mati tak boleh. Ya. Sebab itu, ya, kita kata orang yang sudah meninggal dunia, ya, selesai. Kecuali dia meninggal dalam keadaan Islam. Walaupun dia ada buat maksiat tapi dia Muslim, boleh tak kita doakan supaya Allah ampun dosa? Boleh. Tapi kalau dia meninggal dalam keadaan bukan Islam, tak boleh lah. That's it lah, tuan-tuan, selesai. Okey, ya. Jadi sebab itu, ya, salamun alaika ni masih ada perbincangan. Kalau dia merupakan greeting, ya, ini syariat Ibrahim, bukan syariat Nabi Muhammad. Kalau dia merupakan doa secara umum, ya, macam tadi jugalah. Sebab bapa saudara Nabi Ibrahim ni yang jaga dia ni adalah seorang penyembah berhala, dah tentulah dia bukan Muslim. Ya, jadi macam tak kena juga. Ya, tapi macam tadilah, ya. Ini sebelum Nabi Ibrahim mengetahui bahawasanya Allah melarang, sebab Nabi Ibrahim tak tahu. Nabi Ibrahim belum diturunkan perintah bahawasanya tak boleh doa kepada mereka. Itu secara umum, tuan-tuan. Jadi sebab itu sebahagian para ulama kata syariat Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad dalam bab greeting adalah sama. Cuma dalam konteks Nabi Ibrahim pada ayat yang ke-47, Nabi Ibrahim belum tahu tak boleh bagi greeting, tak boleh mendoakan kesejahteraan kepada orang bukan Islam. Syariat tu belum ada lagi, ya, belum turun lagi. Selepas tu nanti baru dia tahu. Okey, tuan-tuan, ada apa soalan? Silakan. Fiz, ada apa soalan, Fiz? Boleh faham tak apa Ustaz, saya nak tanya ni, kalau macam kita beri salam kat orang yang belum Islam kan, tak Islam lagi, kita niat dakwah pada dia lah, Assalamualaikum warahmatullahi, lepas tu kita cakap peace and mercy of God be with you, macam dakwah lah, dakwah pada dia. Niat dakwah. Yalah, walaupun niat dakwah, tapi lafaz salam sejahtera tu memang tak boleh pada orang bukan Islam. Tak boleh, Haji. Kita kena cakap benda lain lah. Ya, kita kena cakap benda lain. Ya, kita kena, tujuan dia betul, tapi kan asas kepada agama ni, the ends do not justify the means. Ya, the ends do not justify the means. Maknanya walaupun the end tu, ya, dia punya tujuan untuk dakwah, ajak dia masuk Islam, tapi kita tak boleh justifikan the ends itu dengan buat benda-benda yang tak dibenarkan. Bagi salam tak boleh je. Assalamualaikum warahmatullahi, tak boleh. Ya, jadi apa kita panggil, kita Walaupun boleh doa kita boleh. dakwah, Walaupun dakwah. walaupun niat kita tujuan. dakwah. Haji kena ikut kaedah dia. Kaedah dia apa? Do not justify the means. Tujuan dia dakwah, betul. Haji punya tujuan tu baik. Tetapi cara pelaksanaannya tak boleh. Ya, kita kena cakap lembut, betul. Kita kena mainkan psikologi dia, ya. Kita kena hormati dia. Tu semua clear, tak ada masalah. Tapi memberi salam, sebab salam tu sejahtera tu adalah lafaz untuk orang beriman je, untuk orang Islam je. Assalamualaikum tu tak boleh untuk orang bukan Islam. Ya, sebab tu kalau kita duduk dalam satu majlis, ya, ada Muslim dalam tu dan ada non-Muslim, boleh tak kita bagi salam? Salam kita untuk orang Islam saja. Sebab tu tak salah kita kata Assalamualaikum warahmatullahi, ya, dan tak payahlah sebut Assalamualaikum warahmatullahi kepada orang-orang Islam yang beriman, tak payah, sebab non-Muslim akan terasa hati nanti. Sebab tu, ya, kita sebut Assalamualaikum warahmatullahi, tak payah cakap, tu memang untuk orang Islam je. Sebab tu understood. Ya, dan kita panggil, ya, a very good morning to, ya, members of the floor. Boleh, tak ada masalah. Ya, jadi maknanya orang dah faham.
Ya, tapi kalau tak ada orang Islam langsung dalam majlis tu, tak ada orang Islam, seorang pun tak ada. Ya, jadi kita tak boleh sebut Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, jadi tak boleh. Ya, may Allah bless all of you. Sebab blessing tu rahmat. Rahmat mesti bukan untuk orang bukan Islam. Ya, walaupun secara umum, ya, Allah tu betul lah mercy tu. Kita kata Allah is the most gracious, most merciful kan. Orang bukan Islam pun dapat, betul. Ya, tetapi kita sebagai Muslim, kita tak boleh bagi salam kepada orang bukan Islam. Tak boleh je. Ya, kita kena cakap benda lain. Ya, selamat sejahtera boleh. Ya, walaupun kita kata salam tu juga makna sejahtera. Salam bukan sejahtera je. Dia macam-macam lagi. Sejahtera tu adalah satu aspek aja. Ya, selamat pagi, selamat sejahtera. Ya, salam apa kita panggil, salam perpaduan. Ya, salam tu salam ni boleh secara umum. Walaupun sebenarnya yang sejahtera tu kita kan. Ya, tapi kita duk sebutlah sebab tu sebagai part of dakwah. Ya, sebab Nabi ketika hantar surat, ya, nanti tuan-tuan tanya dalil pula. Okey, Ustaz bagi dalil dia. Ketika Nabi hantar surat kepada Maharaja Parsi, kepada Maharaja Rom, ya, Kisra, ya, dan Kaisar, apa Nabi kata? Salamun ala man ittaba'al huda. Kesejahteraan kepada orang yang mengikut hidayah. Maknanya siapa-siapa je ikut hidayah, dia dapat kesejahteraan. Ya, Nabi tak kata Assalamualaikum. Nabi kata salamun ala man ittaba'al huda. Ya, jadi dia punya apa kita panggil, ya, dia punya ayat Nabi itu berbeza dengan ayat-ayat yang kita faham selama ni. Kalau pada orang Islam, Assalamualaikum warahmatullahi. Itulah jawapan dia. Apa Haji Nazri? Okey ke? Boleh faham? Kalau kita cakap dalam bahasa Inggeris lah, peace and mercy of God be with you. Cakap bahasa Inggeris saja. Boleh? Sebab tak cakap bahasa Arab. Peace and mercy, dia bukan masalah bahasa je. Of God be with you. Sebab boleh. itu memang terjemahan untuk salam. Ya. Oh tak, bahasa Inggeris pun tak boleh. Sebab salam tu memang makna, Islam tu makna peace. Ya. Kemudian salam tu, sebab dia ada dua. Ya. Salam tu secara umum. Ya. Islam tu kan makna apa? Ya, agama. Ya, religion of peace kan. Jadi secara umum tuan-tuan kalau boleh tukarlah. Ya, mungkin ada boleh cadangkan. Haji Asy'ari bagi cadangan apa ni, nak bagi blessing kepada, nak bagi greeting kepada orang bukan Islam, Haji ataupun siapa-siapalah, tolong Haji apa? Ya, silakan. Apa kita boleh guna? Tuan-tuan, boleh tolong Ustaz, silakan. Tuan-tuan sekolah orang putih semua, bantu Ustaz. Kalau kita kata kita turut berduka cita je, okey. Tak ada apa nak kalau cakap. mati tadi lah. Ni bukan mati ni. Ni dalam keadaan biasa. Kalau mati tadi clear lah. Ya. Tuan-tuan silakan. Kita cakap aja wish you the best je Ustaz. Ya. Okey, itulah antaranya. Ya. Macam kita dah sebut dulu. Kita tak sebut Merry Christmas kan. Ya. A very, apa kita panggil, a very good, apa kita panggil, kita tak sebut Merry Christmas, kita sebut sebab Merry Christmas dengan Tahun Baru tu dekat. Ya, a Happy New Year tak apalah. Sebab dia tak ada kaitan dengan agama. Happy New Year tu memang permulaan. Ya, boleh tak kita mengiktiraf kalender orang bukan Islam? Boleh? Good morning je. Itu Ustaz dah sebut tadi, ya, secara umum lah. Kalau malam good night kan. Betul lah, good evening contoh. Ya, ada apa tu? Ya. Haji Nazri ke tu? Okey tuan-tuan, tolonglah Ustaz sikit tuan-tuan. Tuan-tuan ni banyak ilmu pengetahuan, tahu macam-macam. Tapi tuan-tuan tak bantu Ustaz. Ini cerita greeting in English tuan-tuan. Ni bukan Ustaz tanya bahasa Arab ni. Greeting in English. Macam mana nak cakap? Haji Jamal tolong. Ya, dekat RMC tu cakap macam mana? Tuan-tuan, Kak Masyita, macam mana kita nak cakap? Ya, Kak Masyita selalu buat majlis untuk apa kita panggil, ya, untuk fundraising lah, untuk apa kan, ya. Yang hadir tu bukan orang Islam saja, ada non-Muslim juga. Ada tak Kak Masyita non-Muslim hadir? Tak ada lah Ustaz. Mana ada. Oh, rugilah kalau dakwah pada Muslim saja, rugi. Ya, akak kena luaskan dakwah tu kepada non-Muslim. Non-Muslim lagi kaya-kaya. InsyaAllah Ya. lepas ni Ustaz. Kena buat, ya. Jadi macam mana secara umum kita nak greeting kepada orang bukan Islam, other than good morning, a very good afternoon, ya, good evening dan sebagainya. Lain pada tu apa lagi? Tapi tak nak sebut
blessing of God is with all of us, ya, with every one of us. Tak nak sebut blessing tu, ya. Good morning, good evening, ataupun good evening, and a very warm welcome to this auspicious meeting, ladies and gentlemen. Ya, okeylah tu, ya, cukuplah tuan-tuan. Ya, tuan-tuan. Okey, terima kasih Datuk. Ya. Jadi apa kita panggil, ya? Dari segi sebutan tu, ya, dari segi apa kita panggil, ya, dari segi ucapan Nabi tadi ketika hantar surat kepada Maharaja Parsi, ya, dan juga Maharaja Rom, Nabi tak sebut Assalamualaikum, ya, Nabi sebut Salamun ala manittaba'al huda, selamat sejahtera ke atas mereka yang apa kita panggil, yang mengikut hidayah, ya. Jadi maknanya perkataan tu bukan perkataan yang masih ada salamun, ya, macam Nabi Ibrahim tadi masih ada salamun, ya, tetapi salamun yang dimaksudkan itu adalah, ya, adalah tadilah, ya, kepada orang yang mengikut hidayah, ya, salamun ala manittaba'al huda, ya. Jadi kita tahu, ya, bahawasanya dia punya apa, dia punya sebutan itu kepada orang yang mengikut, ya, apa ni, petunjuk Allah. Kalau dia tak mengikut petunjuk Allah, tak masuklah. Macam Ustaz sebut tadi, ya, dalam majlis ada orang bukan Islam dan ada orang Islam, walaupun majoriti non-Muslim, ya, minoriti je Muslim, boleh tak kita bagi Assalamualaikum warahmatullahi, boleh. Kita tak perlu kata, ya, to all of our Muslim brothers, tak mesti, ya, sebab benda tu understood, ya. Okey tuan-tuan, apa ni, kita balik pada ayat tadi. Jadi kata Nabi Ibrahim, ya, ini sebelum dia ditegur oleh Allah, ya. Nanti ada ayat teguran, ya, teguran apa ni Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Ibrahim dalam surah At-Taubah. Sebab tu cerita taubat pun ada dalam kisah Nabi Ibrahim ada. Ya, kita tak pernah baca lagi surah tu. Surah At-Taubah cerita khusus tentang Nabi Ibrahim, ya, ditegur oleh Allah kerana dia minta doa, ya, daripada Allah untuk bapa saudara dia. Bukan doa hidayah boleh, ya, tapi ini doa kesejahteraan. Jadi kata Nabi Ibrahim, Allah quote, sa'astaghfiru laka rabbi. Ya, sin di situ makna akan. Astaghfiru, aku istighfar, laka untukmu wahai ayah, Rabbi, ya, kepada Tuhanku. Maknanya Nabi Ibrahim kata walaupun bapa saudara dia halau dia, tak nak jumpa dia lagi, ya, kalau dia datang dia akan rejam dengan batu, tetapi dia tetap juga doa kebaikan. Dia kata aku akan istighfar. Ya, itu yang Allah tegur dia nanti, ya, sebab tak boleh istighfar, ya, kepada orang bukan Islam, ya, yang lawan Islam, tak boleh tuan-tuan. Kita boleh doa hidayah je, ya Allah bagilah hidayah. Ya, jadi apa kita panggil? May Allah, ya, may God the Almighty guide all of us. Itu lagi bagus tuan-tuan. Ya, may Allah the Almighty. Tadi kalau kita jumpa orang putih, ya, ataupun orang bukan Islam, may God the Almighty. Haji Nazri, ya, may God the Almighty, ya, bukan bless tapi guides, ya, may God the Almighty guide all of us here, ya, today, this morning, dalam majlis inilah, ya, in this occasion. Ustaz saya tu lagi bagus, Haji Nazri. Haji Nazri, ya, ganti dengan may God the Almighty guide all of us. Lagi bagus, ya. Okey, seterusnya apa lagi tuan-tuan? Jadi Nabi Ibrahim, dia bukan doakan kesejahteraan, tetapi dia juga nak minta ampun. Innahu kana, sesungguhnya Allah itu, hu tu Allah, ya, sebab Allah tu dalam bentuk masculine, sebab tu innahu, ya, Allah ni tak ada jantina. Tetapi Al-Quran address Allah tu sebagai jantinanya lelaki, ya, masculine, innahu. Takkanlah, sebab jantina ada dua je tuan-tuan. Takkan innaha, tak boleh lah, innahu kana bi hafiyah. Jadi kata Nabi Ibrahim, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah sangat baik, adalah maha baik kepada aku. Jadi oleh kerana Allah ni maha baik, aku akan tetap juga istighfar. Selagi Allah tak halang aku daripada istighfar, maka aku tidak akan berhenti daripada istighfar untuk bapa saudara aku ni. Sebab apa Nabi Ibrahim buat macam tu tuan-tuan? Sebab apa sangat Nabi Ibrahim ni nak minta ampun, nak istighfar untuk bapa saudara dia? Antara sebab yang mudah apa tuan-tuan? Apa sebab apa tuan-tuan? Ya, jemaah, apa sebab? Pasal apa Nabi Ibrahim dia apa kita panggil insist untuk mendoakan juga? Sebab apa? Sebab apa Haji Mat Syah? Okey, ya. Silakan, tak apa. Pak dia syirik. Tak, sebab apa dia sentiasa mendoakan? Sebab apa? Dia nak bapa saudara dia Islam.
Betul lah, tapi sebab apa? Memang betul, tujuan tu tujuan. Tuan-tuan jawab tujuan. Sebab apa? Halo. Tak dengar. You. Tak dengar Dia, tuan-tuan. dia berharap sangat bapak saudara dia masuk Islam. Ya, dengar. Betul, Tempat hidayah. tujuan dia tuan-tuan, tu tujuan dia. Tapi apa sebab dia macam tu dengan bapa saudara dia? Sangat diharapkan tu. Sebab apa tuan-tuan? Dia sayang dah benda kan. Kak Mas punya cakap slow lah Kak Mas. Tak dengar. Pasal dia sayang, pasal bapak saudara dia benda dia. Tu jawapan dia tuan-tuan ya, sebab bapa saudara dia yang besarkan dia. Ya. Macam Nabi dengan siapa tuan-tuan? Nabi Muhammad dengan siapa tu? Datuk Osman. Nabi Muhammad dengan siapa? Tok dia. Abu Talib. Talib. Abu Talib tuan-tuan, Abu Talib ya. Tuan-tuan jangan lupa, cerita Quran adalah cerita yang berulang. Yang tu tuan-tuan kena ingat. Quran ni tuan-tuan, cerita Nabi Ibrahim, cerita Musa, cerita Maryam, tu cuma cerita-cerita yang berulang tuan-tuan. Cuma pada zaman yang berbeza dan kepada individu yang berbeza. Nabi Musa ya, dibesarkan oleh bapa angkat dia Firaun. Nabi Ibrahim dibesarkan oleh bapa angkat dia penyembah berhala, pembuat berhala. Maryam dibesarkan oleh Nabi Zakaria, yang Nabi Zakaria beriman. Ya, Nabi siapa contoh ya, Nabi Muhammad dibesarkan oleh Abu Talib. Abu Talib ya, dia tidak lawan Nabi tetapi dia tidak lafazkan syahadah. Ya, jadi mereka ni semua ya dipelihara oleh bapa angkat. Dan sebahagian bapa angkat tu adalah bapa saudara mereka. Ya, Nabi Zakaria bapa saudara kepada Maryam. Nabi Muhammad bapa saudara. Cuma Nabi Zakaria bapa saudara sabit. Pasal Nabi Zakaria bukan adik-beradik dengan mak Maryam. Ya, dia hanya berkahwin dengan mak saudara Maryam. Ya, alias Sabes atau Elizabeth kita panggil. Nabi Muhammad clear sebab bapa Nabi dengan Abu Talib adalah adik-beradik kandung. Nabi apa? Ya kita kata Nabi Ibrahim tu bapa saudara dia betul kan? Macam Nabi Muhammad juga. Cuma Nabi Musa tu clear. Ya, tu memang dengan berbangsa Kibti. Ya, sebab Firaun Koptik, bangsa Kipti. Nabi Musa Bani Israel. Jadi yang tu jauh sikit. Tapi still bapa angkat tuan-tuan. Ya, bapa angkat sebahagian adalah bapa saudara. Cerita yang sama tuan-tuan. Dia tak ada beza. Ya, cuma beza zaman ya dan beza kita panggil beza individunya. Yang lain hampir sama tuan-tuan. Okey, innahu kana bi hafiyah. Ya, sesungguhnya Allah itu maha baik sebab Allah maha lah. Ya, kalau kita kata manusia sangat baik, tapi kalau Allah maha baik kepada aku, selama ni Allah maha baik kepada aku. Allah jaga aku walaupun ya aku duduk di tengah-tengah orang yang bukan Islam, yang tidak beriman kepada agama tauhid ya, tetapi Allah jaga aku ya. Tu ayat 47. Kalau tuan-tuan ada soalan boleh tanya, kalau tidak Ustaz teruskan kepada ayat 48. Ya, jadi apa Nabi Ibrahim kata? Sebab bapa saudara dia dah halau dia. Jadi dia kata wa'tazilukum. Ya, dan aku akan, ada makna akan di situ. Ya, dia present tense, tuan-tuan. Ya, sebab tu Ustaz selalu ajar tuan-tuan. Dalam bahasa Arab, walaupun present tense, tapi maknanya bukan mesti present. Ya, present tense maknanya present and apa tuan-tuan? Present and apa? Past tense ni present and Future. Future tuan-tuan ya. Sebab tu ada makna akan. Wa'tazilukum. Aku akan tinggalkan kamu. Kamu tu maknanya orang yang berada di situ. Ya, sebab yang berada di situ bukan seorang aja bapa saudara dia. Ya, ada pekerja-pekerja dia lagi. Ya, sebab kilang dia besar tuan-tuan. Kilang dia besar. Dia bukan apa kita panggil ya. Dia home industry bukan tuan-tuan. Belakang rumah dekat garaj buat tak. Ini memang industri besar tuan-tuan. Ada ramai pekerja ya. Sebab tu Nabi Ibrahim ambil masa yang lama untuk pecahkan berhala tu semua sebab banyak. Ya, yang dia tak pecahkan yang paling besar. Ya, yang paling besar tu bukan untuk dijual. Ya, tuan-tuan tahulah ya, yang biasa mana-mana syarikat pun dia ada simpan ya, satu ataupun sebagai inilah untuk apa kita panggil ya, macam dia punya ni aje ya. Dia punya tempat dipamerkan saja. Ya, dia punya showroom aja ya, yang tu tak jual. Yang tak jual itulah yang dia tak musnahkan. Ya, sebab dia pula paling besar. Ya, kalau apa-apa nak tahu tanya yang besar tu. Ya, dia berhujah dengan bapa saudara dia dan juga pekerja-pekerjanya ya. Jadi aku akan pisahkan diri daripada kamu, kata Nabi Ibrahim, ayat 48, wa ma tad'una min dunillah, dan apa yang kamu seru ya, dan apa yang kamu
kamu doa ya selain daripada Allah. Ya, apa yang kamu panggil, kamu seru tu apa tuan-tuan? Sebab bila kita berdoa, kita panggil. Ya, wahai Allah, itu seruan lah tu. Ya, kalau kepada berhala kita panggil wahai Lata, wahai Uzza. Ya, itu orang kafir Quraisy lah. Jadi yang mereka seru tu apa selain daripada Allah? Jadi kata Nabi Ibrahim, wa ad'u, dan aku akan terus berdoa Rabbi, kepada Tuhanku, asa, mudah-mudahan, Allah ya, aku tidak akan bidu'ai Rabbi syaqiyah. Ya, aku tidak akan syaqiyah, aku tidak akan kecewa. Ya, I will not give up. Ya, bidu'ai Rabbi. Ya, maksudnya macam mana pun, ya, baik buruk, selagi Allah tak larang dia akan terus doa supaya Allah bagi hidayah, Allah bagi kesejahteraan. Ya, Allah bagi apa kita panggil, ya, bagi keampunan kepada bapa saudara dia. Sebab belum ada perintah Allah, ya, bahawasanya dia tak boleh berdoa, dia tak boleh istighfar, belum ada lagi. Kemudian nanti baru ada. Jadi sebab itu patutnya perkataan di situ, ya, alla akuna syaqiyan, patutnya syaqiyan duduk depan. Bidu'aika Rabbi, ya. Tapi sebab apa syaqiyan duduk belakang? Sebab apa tuan-tuan? Ya, sebab Syirin, sebab apa syaqiyah tu duduk di belakang? Untuk apa tu? For what purpose? Apa tujuan dia? Samakan dia punya rhyme dia tu. Untuk jaga dia punya rhyme, tuan-tuan. Cuba tuan-tuan tengok. Hafiyah, Syaqiyah. Ya? Nanti tuan-tuan tengok ayat 49, di hujung tu Nabiyah. Sebab nak samakan Nabiyah, Syaqiyah. Ya? Semua ya di belakang. Okey, ya. Jadi Nabi Ibrahim terus berdoa. Memang, ya, tujuan dia untuk dia ajak, ya. Dia nak sangat bapa saudara dia tu masuk Islam, betul? Ya, tapi pasal apa dia buat macam tu? Sebab dia terhutang budi dengan bapa saudara dia. Bapa saudara yang besarkan dia, ya, yang jaga dia selama ni. Mestilah kita ada rasa apa kita panggil? Ya, rasa bertanggungjawab tak tuan-tuan? Mesti. Ya. Sebab tu Nabi Musa contoh, ya. Paling mudah Nabi Musa. Nabi Ibrahim setakat berhadapan dengan bapa saudara, ya, yang besarkan dia, yang ada jasa, ya, tapi bapa saudara dia tu bukanlah orang penting. Ya, dia cuma peniaga, korporat lah. Ya, dan orang korporat biasa baik dengan orang politik. Ya, jadi orang politiknya ialah raja lah, Namrud. Tetapi kalau Nabi Musa, dia berhadapan dengan orang politik paling hebat yang mengaku Tuhan. Tu lagi hebat lah tuan-tuan. Ya, cabaran Nabi Musa tu paling hebat. Sebab tu Nabi Musa juga dianggap sebagai Nabi Ulul Azmi. Ada 5 kan? Ya, nombor 1 Nabi Nuh. Nombor 2 Nabi Ibrahim kan? Nombor 3 Nabi Musa, 4 Isa, nombor 5 Nabi Muhammad SAW. Yang berhadapan dengan raja berapa orang tuan-tuan? Daripada 5 tu, yang berhadapan dengan raja siapa? Ya. Siapa yang tidak berhadapan dengan raja? Senang cerita. Nanti tuan-tuan tak nak jawab, ya. Ustaz tukar. Siapa yang tidak berhadapan dengan raja 5 tadi? Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, ya, Isa dan Nabi Muhammad. Yang tidak berhadapan dengan raja yang mana satu? Muhammad. Nabi Muhammad tak berhadapan dengan raja. Raja Najasyi, Raja Parsi. Tak ya. Yang tak berhadapan dengan raja, yang mana satu? Nabi Nuh. Nabi Nuh lah. Zaman Nabi Nuh tu dia berhadapan dengan orang korporat, ya, orang-orang politik tapi bukan raja. Nabi Musa raja, ya, Firaun. Nabi Ibrahim Namrud. Nabi Isa berhadapan dengan raja ke Datin Lin. Nabi Isa, Jesus Christ, dia berhadapan dengan raja. Raja Roman, Byzantine. Ya. Byzantine mana ada lagi tuan-tuan, zaman tu tak ada Byzantine. Hadapan dengan Roman. Ya. Berhadapan dengan Roman King tuan-tuan, Roman King. Itu sejarah, ya. Roman King bukan Byzantine. Ya, Byzantine tu kemudian. Ya, Byzantine tu kemudian, masih lagi Roman, ya, Roman King. Maknanya masih lagi the Great Roman Empire, belum pecah kepada Byzantine, belum. Ya, belum pecah kepada Byzantine lagi. Okey tuan-tuan, ya. Tapi itu Byzantine tu asalnya daripada Roman lah, tapi Roman Empire yang sebelah timur. Sebab Roman Empire kan dua tuan-tuan. Ada Roman Empire sebelah barat yang berpusat dia. Barat tu maknanya Europe lah tuan-tuan. Europe belah Rome, Itali tu. Satu lagi sebelah timur, ya. Europe sebelah timur ni ialah Asia dan juga Afrika. Ya, Roman Empire sebelah timur, ya, adalah Asia. Kat mana tu? Ya, Konstantinopel. Konstantinopel tu Asia lah tuan-tuan. Walaupun ada 3% masuk dalam Europe, tapi 97% tu semua Asia. Ya.
kemudian apa ni, Egypt, ya. Kemudian negeri Syam tu semua, ya, kalau negeri Syam itu Asia juga, kalau Egypt tu Afrika. Ya. Jadi senang cerita, Roman Empire terpecah dua, satu Roman Empire Europe, satu lagi Roman Empire Afrika and Asia. Senang cerita, tuan-tuan. Jadi yang Roman Empire Asia dan Afrika itulah yang jadi Byzantine Empire, Datuk Osman. Ya. Okey, ada soalan? Silakan. Ada apa? Ya. Ustaz selalu tanya macam tu sebab takut tuan-tuan tertinggal. Ya, ada apa Haji Mak Syah? Nak tanya, okey. Umat-umat Nabi Ibrahim ada yang masuk syurga ke? Kerana saya tanya ni sebab yang kita tahu yang masuk syurga jadi mereka adalah ahli sunnah wal jamaah. Jadi sebelum Nabi Muhammad tak adalah ahli sunnah, Ustaz. Jadi umat Nabi Ibrahim macam mana? Samalah, ya. Kalau macam tu Nabi Haji Mak Syah kena tanya umat Nabi Adam, kena tanya Nabi Adam dulu. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, ya, samalah. Kalau zaman Nabi Nuh dia tak panggil ahli sunnah wal jamaah, ni istilah moden, Haji Mak Syah. Dia istilah moden sekarang. Ahli sunnah wal jamaah. Sunnah tu maknanya sunnah Nabi lah. Yang ikut sunnah Nabi, jamaah tu yang berada dalam jamaah yang mengikut sunnah Nabi tu. Ya, jadi itu yang panggil sunnah wal jamaah tu. Sebab jamaah tu mesti dia tak seorang-seorang. Dia mesti in a group of people. Ya, a group of people tu kita kata saya pun join a group of people. Tapi group of people tu dia follow sunnah ke tak? Jadi kalau dia follow sunnah, kita on the right path. Tapi kalau dia tak ikut sunnah, dia ramai. Tapi buat benda-benda mengarut. Ya, jadi buat benda-benda yang Allah tak perintah, Nabi tak perintah. So dia bukan ahli sunnah wal jamaah lah. Dia ahli jamaah tapi bukan sunnah. Itu cerita dia. Jadi zaman Nabi Ibrahim ada tak yang beriman? Ada, tapi tak ramai. Nabi Ibrahim punya zaman tak ramai. Ya, Nabi Musa ramai, Bani Israel. Yang beriman lah. Nabi Israel pun ada yang tak beriman. Macam umat Muhammad juga. Jadi kalau Haji Mak Syah tanya, ahli sunnah wal jamaah tu istilah moden. Tapi konsep dia sama. Kerana orang beriman dia mesti berjamaah. Ya. Sebab solat berjamaah tu memang disyariatkan sejak zaman terdahulu lagi. Paling kurang, ya, kita kata zaman Nabi Musa. Nabi Musa solat berjamaah. Mereka tak sembahyang di Masjid Surau sebab takut dihukum oleh Firaun. Mereka sembahyang di rumah-rumah mereka, tetapi berjamaah juga. Ya, Allah perintah, jadikanlah wahai Musa, wahai Harun, ya, ambillah beberapa rumah di Mesir untuk dijadikan sebagai tempat solat kamu. Jadi maknanya mereka solat di tempat-tempat tertentu. Macam Nabi lah. Solat di kaki Bukit Sofa di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Contohnya, ya, peringkat awal Nabi tak sembahyang di Kaabah. Takut dikerjakan, ya, mereka diambil tindakan. Macam itulah, ya. Jadi setiap zaman ada the so called ahli sunnah wal jamaah, Haji Mak Syah. Jadi maknanya sunnah ni bukan hanya sunnah Nabi Muhammad saja, ya. Betul. Semua sunnah rasul-rasul yang terdahulu lah. Yang 3 komponen tadi, ya. Apa 3 komponen tadi, Haji Mak Syah? Sebut balik. Akidah, syariat dengan akhlak. Okey, ya. Syariat dan akhlak. 3 tu, tuan-tuan. Jadi sama, ya. Jadi apabila, ya, Allah perintah Nabi Ibrahim, ya, untuk apa, ya, untuk ikutlah cakap bapa saudara dia, ya. Maknanya dia keluar daripada kampung halaman dia tu, ya, di kita panggil di Mesopotamia punya area ni. Kalau Mesopotamia lagi luar lah, tuan-tuan. Mesopotamia dia sampai ke sempadan Turki sana. Ya, sempadan Turki, Syria, ya, dan Iraq dia masuk semua. Kalau kita kata Babylon, dia lebih kecil lagi lah. Babylon tu Iraq secara umum. Ya, tapi kalau kita kata Mesopotamia, maknanya kawasan lembah antara 2 sungai tu. Ya, sebab sungai itu, sungai Euphrates dan Tigris tu, dia datang daripada Banjaran Ararat. Banjaran Ararat tu di utara. Ya, Banjaran Ararat tu di kita panggil, ya, di utara. Ya, jadi kalau kalau ada dalam kelas NIA tu, ya, ada yang share dekat kelas NIA itu siapa Datin Lim? Siapa yang share peta tu? Siapa yang share kat masa tu? Ya. Tak dengar? Saya yang share, Ustaz. Saya yang share. Okey. Boleh share balik tak kalau kata Haji Nazri dia jadikan dia share jadi co-host, boleh ke? Haji Nazri kena buat saya jadi co-host. Haji Nazri boleh tolong
supaya jamaah boleh tengok balik peta tu. Ya. Haji Nazri? Tak apa, nanti kita ingatkan balik ya. Siapa boleh bagi mesej personal pada Haji Nazri, tolong minta dia apa? Dia jadikan Datin Lin sebagai co-host. Nanti Datin Lin dia boleh share peta-peta yang kita dah tunjuk tu dalam kelas Nia. Sebab bukan semua tuan-tuan datang kelas Nia tu, Ustaz tahu ya, tapi tak apa, kita share. Haji Nazri ada situ ke? Tolong siapa tuan-tuan. Haji Mat Syah boleh mesej personal kepada Haji Nazri, mungkin dia pergi dapur buat air ke apa ya. Saya bagi tahu nak Encik Nazri. Okey. Ya, mungkin dia tak ada tu. Okey, ya, sambil-sambil kita tunggu tu, ya. Nanti insya-Allah kita share mudah-mudahan. Ya, tadi saya tak ada sekejap. Siapa jadi co-host? Siapa jadi co-host? Saya tak ada tadi sekejap. Datin Lin. Datin Lin Nanti saya tengok. Nurlin Ya. Okey, Datin Nurlin sedia ready untuk share ya. Atas nama apa tu Datin Nurlin? Ustaz tadi nak map apa tadi Ustaz? Peta yang ada Sungai Tigris Euphrates Atas daripada nama Nur Islam. Apa nama dalam Zoom ni, Datin Nurlin? Nur Islam Academy. Nur Islam Academy. Baik. Dah boleh dah? Dah jadi co-host? Datin Nurlin ya. Okey, saya tengah cari Sungai Tigris map Sungai Tigris kan Ustaz? Tigris. Dua-dua sungai. Okey. Sekejap. Ya. Okey, tuan-tuan boleh tengok ayat tu balik sambil-sambil tunggu tu, ya. Jadi Nabi Ibrahim dia akan terus berdoa, wa ad'u, dan aku akan terus berdoa, Rabbi, kepada Tuhanku. Mana doa untuk kesejahteraan bapa saudara dia tadilah. Ya, asa mudah-mudahan ya alla akuna, ya aku tidak akan jadi syaqiyan, orang yang kecewa, bidu'a Rabbi, ketika aku berdoa kepada Tuhanku. Maknanya dia kata ya, aku akan terus doa. Ya, dan mudah-mudahan ya aku tidak akan kecewa, mana aku tidak akan putus asa ketika berdoa ya untuk Tuhanku. Ya, Jadi ada nampak dua-dua sungai ni tuan-tuan ya. Boleh besarkan sikit kalau boleh lah, kalau tak boleh tak apa. Tuan-tuan tengok apa ni apa? Tengok ni peta ni ya. Okey ya. Okey. Jadi tuan-tuan tengok dua sungai ya, Sungai Tigris dan Euphrates. Tigris lah dulu. Ya, Tigris sebelah kanan kita. Ya, ni Tigris ni Ustaz. Kesa Ustaz ni tuan-tuan tengok ya, kesa Ustaz ni. Kesa Ustaz ni boleh tengok kan? Boleh nampak? Datin Lin nampak kesa Ustaz ni? Ke tak boleh? Tuan-tuan Tak nampak? nampak. Tak nampak? Tak nampak Ustaz. Tak nampak Ustaz. Apa ni Datin Lin yang kena pakai kesa dia ni? Pasal dia yang share ya. Jadi sebelah kanan tuan-tuan nampak Baghdad tak ni, tengah-tengah ni Baghdad. Baghdad ni ya, dia ibu negara Iraq moden ya. Dulu tak ada, zaman Nabi Ibrahim tak ada ni Baghdad ni. Okey. Yang sungai ni ya. Sungai ni adalah Sungai Tigris, sungai yang melalui Baghdad. Sebab Baghdad ni tuan-tuan, dia dibelah oleh Sungai Tigris tu. Ya, Baghdad ni duduk tengah-tengah ya, dan dia dibelah oleh Sungai Tigris kat tengah-tengah. Maknanya Baghdad ni ada Baghdad Timur, ada Baghdad Barat. Ya, dia ada macam kita kata ada East London, ada West London macam tu. Ya, tapi kalau East Baghdad ya dengan West Baghdad dipisahkan oleh Tigris. Ni semua Sungai Tigris lah ni yang memanjang ke atas ni. Ya, ni semua memanjang ke atas sampai ke Ararat di Turki. Tuan-tuan boleh tengok atas ni Turki. Ya, jadi dia datang. Ya, salah satu daripada sumber Tigris River tu adalah daripada Ararat. Ya, Banjaran Ararat. Banjaran Ararat ni duduk kat Turki. Ya, dia masuk daripada Turki masuk ke Iraq. Okey, ya. Yang sebelah kiri tuan-tuan tu sebelah kanan. Sebelah kiri tuan-tuan maknanya west, ya. Apa ni west dia? Ya. Ada Sungai Euphrates pula. Ni Sungai Euphrates ni tuan-tuan. Ya, dia datang daripada Turki juga. Sebab Turki ni kawasan tanah tinggi, Ararat.
Ya, sebab tu bila apa kita panggil ya, bila tuan-tuan kata apa ni kapal Nabi Nuh tersadai itu di tempat antara paling tinggi lah pada masa tu. Ya, di ini banjaran dia dekat Turki ni. Ya, sebab tu kalau kita pergi Turki, tak tahu Haji Nazri pergi ke tidak baru ni ya, tapi kalau tuan-tuan pergi yang Turki sebelah apa kita panggil? Sebelah east. Turki sebelah east kita akan pergi ziarah apa ni kampung Nabi Ibrahim dan juga ya apa ni dia panggil apa kita panggil Bukit Namrud dia panggil. Ya, Namrud punya mountain lah ya. Jadi kawasan tinggi ya. Tu hanya berada di sebelah timur Turki saja. Kalau tuan-tuan pergi barat macam tuan-tuan pergi Istanbul, tuan-tuan pergi Izmir, tuan-tuan pergi apa kita panggil ya. Apa ni Busra ya. Apa tuan pergi Bursa ya, pergi Bursa, pergi bawah-bawah tu Pamukkale, Kapadokia tu tuan-tuan tak jumpa tu. Semua tuan-tuan takkan jumpa sebab tuan-tuan akan balik pergi ke Bolu daripada Ankara, Bolu balik ke Istanbul. Itu tuan-tuan hanya pergi sebelah barat saja. Ustaz tak pasti. Haji Nazri baru-baru ni pergi yang tu ke ataupun pergi yang sebelah timur? Haji Nazri tak ready nak jawab ya. Tapi tuan-tuan Ustaz nak bagi tahu, tuan-tuan ya. Haji Nazri pergi Turki kan? Betul. Yalah, Ustaz tanya bandar mana pergi? Paling jauh pergi kat mana? Turki, Istanbul. Turki, Istanbul saja. Oh, Istanbul saja. Mana tempat lain tak pergi? Oh, okey, tak apa. Thank you. Jadi maknanya tuan-tuan, kalau tuan-tuan beli package Turki, tuan-tuan ni kalau Ustaz bawa lah ya. Kita akan pergi Istanbul, turun ke bawah tu. Ya, termasuklah Troy tuan-tuan. Troy itu tempat berlakunya tu Achilles tu ya. Adalah apa ni kuda Troy besar kat situ. Tuan-tuan akan pergi semua kawasan sebelah barat saja ya. Tapi sebelah timur tuan-tuan tak pergi. Sebelah timur tu itu package lain lah pula tuan-tuan ya. Jadi package lain tu duduk dekat Turki ni lah. Ya, jadi dia ada sungai, dua-dua sungai ni. Ya, daripada atas ni tuan-tuan, ya, Ararat turun sampai ke Baghdad, membelah Baghdad kepada dua, dia turun ke Basrah dan masuk ke ni. Ya, ni apa ni? Persian Gulf. Tapi kalau tuan-tuan pergi sebelah barat dia, sebelah barat ni Euphrates ni. Dia akan masuk Syria dulu. Dia tulis ni Suria, ya. Syria lah tu. Daripada Syria dia akan masuk ke Iraq juga, ya. Dia akan lalu apa kita panggil, ya. Baru dia lalu Babylon. Babylon tu di sebelah Euphrates. Kalau Baghdad di sebelah Tigris. Kawasan tengah-tengah ni, in between dua-dua sungai ni, daripada Turki, masuk ke Syria, masuk ke Iraq, sampailah ke Basrah, masuk air tu sampai ke Persian Gulf, itu kita panggil Mesopotamia punya area, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan kena bezakan lah. Ya, Babylon biasa Iraq sajalah. Tapi kalau dah memecah masuk ke Turki semua tu, itu kita dah panggil Mesopotamia, tu lagi luas. Ya, itulah ya. Okey, tuan-tuan ada soalan tentang peta ni saja sebelum kita mungkin Datin Lin apa ni nak tutup balik ke atau macam mana ya. Tuan-tuan ada soalan tentang peta saja tadi? Ada? Tak ada. Okey, tak ada ya. Mana tuan-tuan faham ya? Nanti kalau Ustaz tanya balik tuan-tuan boleh jawab ya. Okey, seterusnya apa lagi kat bawah tu ya. Jadi Nabi Ibrahim minta supaya Allah jangan jadikan dia orang yang apa tuan-tuan? Ketika berdoa jangan jadi orang yang kecewa. Jangan jadi orang yang putus asa. Ya, apa makna putus asa? Putus asa ni maknanya doa bila tak dapat, tak nak doa dah. Ya, tak nak macam tu tuan-tuan. Kita doa ni konsisten. Dapat tak dapat cerita lain. Ya, tapi kena usaha lah. Tak bolehlah doa saja. Ya, jadi kalau Haji Ahmad Syitah ya, dia nak kumpul dana untuk NGO dia, memang dia kena buat aktiviti lah. Kena buat fundraising dinner, kena jual table dan sebagainya. Kenalah tuan-tuan. Kita tak boleh doa supaya duit masuk. Tak mahu dia tuan-tuan. Nak kena ada aktiviti ekonomi. Ya? Nak kena ada fundraising dinner. Ataupun fundraising high tea ke. Ataupun lunch dan sebagainya. Memang kena buat lah. Ya? Itu antara cara. Ya? Dan aktiviti-aktiviti ekonomi yang lain. Kena buat. Ya? Supaya kita boleh dapat dana tadi. Ya? Itu memang cara dia. Jadi kita tak boleh diam-diam saja. Ya? Tak boleh diam-diam kemudian minta supaya orang bagi. Itu bukan tak boleh, ya, tetapi kena usahalah. Okey ya, Nabi Ibrahim tak nak jadi orang yang kecewa, berputus asa dalam berdoa tadi, ya.
Okey, kita tengok apa kesan dia. Falamma tazalahum. Ketika mana Nabi Ibrahim telah meninggalkan mereka, ya. Nabi Ibrahim tinggalkan mereka, ya. Jadi Nabi Ibrahim tinggalkan bapa saudara dia, ya, pekerja-pekerjanya, orang kampung kat situ. Ya, wama ya'buduna min dunillah, dan apa yang mereka sembah selain daripada Allah. Apa yang mereka sembah? Berhala mereka, patung-patung berhala, semua ditinggalkannya. Ya. Maka Allah pun anugerahkan dia. Mana Nabi Ibrahim keluar daripada Iraq, ya, dia keluar dari Iraq, dia menuju ke Syria, ya, kemudian dia menuju ke Palestin. Ya, kita tahu Nabi Ibrahim ni dia banyak, ya, travelling dia banyak, ya, daripada Iraq pergi ke Syria, ya, sempadan Turki, ya, sekarang duduk dalam Turki lah, dan terus pergi ke pergi ke Palestin. Ya, jadi kalau tuan-tuan dah pernah pergi tempat-tempat ni senang Ustaz cerita. Tapi kalau tuan-tuan tak pernah, tuan-tuan kena tengok peta lah. Tak ada cara lah tuan-tuan. Ya. Jadi oleh kerana itu apa yang berlaku? Yang berlaku Nabi Ibrahim pun Allah anugerahkan dia. Maknanya masa Nabi Ibrahim duduk di Iraq, Nabi Ibrahim belum ada anak lagi. Ya, masa di hijrah baru dia dapat Ishak. Allah bagi dia Ishak. Ya, kemudian daripada Ishak, ya, dapat pula anak daripada Ishak, mana cucu Nabi Ibrahim, Yaqub. Wa kullan, dan setiap seseorang daripada mereka, Nabi Ibrahim baik, Nabi Ishak dan Nabi Yaqub, ya, ja'alna nabiyan, kami jadikan mereka ini sebagai nabi dan seterusnya jadi rasul. Ya, itu ayat yang ke-49. Okey, ada apa soalan? Silakan tuan-tuan. Ya. Sama ada berkaitan dengan peta, berkaitan dengan Nabi Ibrahim punya apa kita panggil, ya, sikap yang terus, ya, tetap mau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ada ini peta Palestin tuan-tuan, ya. Ada West Bank. Sebab tu dipanggil West Bank sebab dia, ya, on the west side. Ya, on the west side of Jordanian River. Ya, ni tuan-tuan tengok di bawah ni ada apa kita panggil, ya, ada laut mati. Dead Sea di bawah. Tapi Dead Sea ni dia datang daripada sungai. Sungai itu, ya, fresh water tuan-tuan. Tapi bila masuk ke Dead Sea dia jadi air masin, ya. Pelik kan? Tapi itulah, ya. Itulah apa kita panggil keagungan Allah Subhanahu Wa Taala lah. Ya, maknanya Allah Subhanahu Wa Taala yang buat macam tu. Ya, jadi maknanya nak bagi tahu bahawasanya apabila kita tengok benda-benda dalam dunia ni tuan-tuan, ya, dia punya keajaiban tu, ya, tu Allah buatlah. Okey, tuan-tuan boleh tengok West Bank, ya. Jadi yang West Bank ni, ini semua sempadan dia tuan-tuan, ya. Sebelah West Bank tu adalah Jordan. Jordan tu kita panggil East Bank. Ya, tapi orang tak panggil lah East Bank. Ya, maknanya memang eastern side of Jordanian River, ya, kita panggil Jordan lah, ya. Jadi sungai tengah-tengah ni membelah, ya, antara Jordan dengan Palestin. Jadi sebab tu kita panggil West Bank. Sebab dia duduk di sebelah barat tebing, ya. Tebing barat. Pasal apa dipanggil West Bank? Ya, tebing barat, ya. Sebab dia berada di tebing barat Sungai Jordan. Itulah idea dia tuan-tuan. Dan dia terpisah daripada Gaza. Ya, Gaza duduk dekat dengan Mesir. Ni dia sempadan dengan Mesir. Sedangkan West Bank sempadan dengan Jordan. Ya, sebab tu selalu orang duk sebut, ya, kita nak kutip derma untuk Masjid Aqsa. Ya, Ustaz pun tanya, bila nak pergi Masjid Aqsa? Oh, dia kata kita akan bertolak ke Mesir. Oh, tu dah tangkap dah tuan-tuan. Dia tak pergi Masjid Aqsa. Dia kata kita akan bertolak. Ustaz kata naik apa? Dia kata naik Egypt Air. Egypt Air pergi Cairo. Kalau dia naik Jordanian Royal Jordanian, dia akan pergi ke Amman dan masuk ke Palestin. Ya, so dia kata kita akan bertolak, akan masuk ke Mesir. Daripada Mesir baru kita masuk ke Palestin. Dan kita akan bagi derma kepada Masjid Aqsa di sana. Tipu tuan-tuan. Ya, jangan bohong tuan-tuan. Ya, sebab Masjid Aqsa duduk di West Bank. Ya, orang West Bank tak boleh pergi Gaza. Kalau dia masuk daripada Mesir, dia akan pergi Gaza Strip saja. Dan dia tak boleh masuk ke Jerusalem. Macam mana dia nak hantar duit tuan-tuan? Ya, ya, dia kata kita akan bank in. Kalau bank in buat apa? Bagi kat dia tuan-tuan. Baik, kita bagi terus kepada persatuan Palestin tuan-tuan, ya. Jadi kita boleh bagi terus. Ustaz boleh bagi direct kepada mereka di Palestin, ya. Ada orang bagi kat Jordan masuk. Nanti Jordan ambil sikit pula tuan-tuan, ya. Kita nak direct aja. Jadi maknanya benda-benda ni logistik, ya. Dan biasa NGO ni kadang-kadang, minta maaf tuan-tuan, ya. NGO ni kadang dia tak bagi maklumat betul kat kita. Ya, jadi tuan-tuan kena berhati-hatilah, ya. Tuan-tuan kena tengok peta dulu, kena buat homework sikit. Supaya tuan-tuan tahu, ya, duit tu dah hantar ke mana sebenarnya. Okey, ya, ada apa-apa silakan tuan-tuan. Datuk Osman ada apa soalan? Haji apa kita panggil? Haji Mat Syah, ya, ada apa? Tuan-tuan jangan biarkan ustaz bercakap seorang. Sebab kita ni usrah tuan-tuan.
Ya, Haji Asyari. Ustaz, peristiwa ni berlaku di mana Ustaz? Peristiwa apa? Dengan Nabi Ibrahim dengan pak saudara dia. Pak saudara sebelum dia berhijrah. Sebelum hijrah. Sebelum. Oh. Maknanya dia di Mekah lah. Bukan Mekah. Mana Mekah tuan-tuan? Ya. Ishak lahir di Palestin. Dengan bapa saudaranya itu Ustaz cerita panjang tadi Haji. Cerita Babylon, cerita Mesopotamia. Okey, apa kita panggil? Ya, tuan-tuan cerita balik. Ya, apa cerita dia tadi, ya? Nabi Ibrahim berdebat dengan bapa saudaranya di mana tuan-tuan? Kat mana dia berdebat tadi? Negara mana? Syirin, negara mana Syirin? Datuk Osman. Di Babylon, Ustaz. Di Babylon, di Iraq lah tuan-tuan, di Iraq. Di Iraq tu lah bapa saudara dia, ya. Daripada Iraq tu barulah. Sebab dia berhadapan dengan raja. Raja tu siapa nama dia raja tu Haji Syari? Siapa raja tu? Nabi Ibrahim tu dengan raja mana tu? Dengan Fir'aun ke dengan siapa tu? Namrud kot Ustaz. Bukan Namrud kot lah. Memang tak ada kod belakang dia. Namrud je apa Datuk? Namrud tu duduk kat mana tuan-tuan? Babylon ke? Babylon, Iraq lah tuan-tuan. Takkan Palestin, takkan Mekah. Ya, dia berhadapan dengan Namrud kan? Namrud yang bakar dia hidup, tuan-tuan lupa ke? Ya, Namrud yang bakar dia kan? Bila dia terbakar, ya, bila dibakarnya Nabi Ibrahim tak terbakar. Allah selamatkan. Barulah Nabi Ibrahim keluar daripada Babylon tu menuju ke mana? Menuju ke Syria. Ya, tuan-tuan kena catat dia punya poin-poin. Tuan-tuan tak payah salin panjang-panjang. Tuan-tuan catat poin aja. Daripada Iraq pergi ke Syria, daripada Syria pergi ke Palestin. Bukan Mekah. Mekah tak ada cerita lagi tuan-tuan. Ya. Jadi Mekah tu cerita nanti selepas daripada Nabi Ibrahim pergi ke Mesir pula. Pergi ke Mesir, ya. Sebab apa Nabi Ibrahim pergi ke Mesir? Sebab apa Haji Masyah, ya? Saya nak tanya je Ustaz. Okey, silakan. Modern Iraq ni masih ada lagi Babylon ataupun dah tukar jadi lain? Ada Ustaz tunjuk dalam Ustaz share gambar tu dalam grup Umi tu. Dekat Babylon punya pintu gerbang besar tu, warna biru tu. Tuan-tuan nak Ustaz hantar lagi ke? Tuan-tuan tak baca WhatsApp ni. Haji Mak Syah lupa ke ada gambar besar? Maknanya it is still macam dulu punya Babylon ke Ustaz ataupun dah tukar banyak ataupun tapi dah tak sehebat macam dululah kan, sebab dia dah berapa ribu tahun tuan-tuan. Ya, sebab zaman Nabi Ibrahim ni ya, Ibrahim dengan Nabi Muhammad lebih kurang 3000 tahun tuan-tuan. 3000 tahun lama ya. Jadi bangunan tu sebahagian masih ada, sebahagian dah pecah lah. Ya, Ustaz dah share dalam tu ya. Ustaz dah share tu pintu gerbang besar warna biru tu. Ya, tuan-tuan ambil lah gambar-gambar macam tu tuan-tuan ya. Tuan-tuan ingat benda-benda macam tu. Masih ada. Sebab tadi saya ingat dia menghala ke Iraq sebelum tu di mana? Okay, terima kasih. Ya, memang di Iraq ya. Lepas pada Iraq tu baru pergi Syria. Syria tak lama ya. Kemudian pergi ke Palestin. Di Palestin tu barulah Nabi Ibrahim ya selamatlah daripada Namrud. Namrud dah tak ada dah. Ya, tetapi Nabi Ibrahim ni Nabi Ibrahim ni dia seorang petani, tuan-tuan kena ingat. Nabi-nabi dan rasul ni dia ada pekerjaan. Ya, pekerjaan mereka masing-masing ya macam-macam lah, ada tukang kayu. Ya, ada nabi jadi tukang kayu kan, ada nabi jadi tukang besi, ada nabi jadi petani, jadi apa kita panggil jadi penternak. Nabi Ibrahim peternak dan petani. Jadi bila dia bertani ya, maka berlaku kemarau. Bila berlaku kemarau susahlah. Itu yang dia pergi ke Mesir tuan-tuan. Ya, bila berlaku kemarau dia pergi ke Mesir. Bila dia pergi ke Mesir, apa yang berlaku? Tu gambar dia tuan-tuan. Besarkan sikit. Ya, ini Haji Mak Syah, ni pintu gerbang ya, pintu gerbang Babylon. Ni pintu gerbang Babylon ya. Dia dah baikilah ya, dia dah cat balik. Ini warna gambar asal dia ni. Inilah warna asal kota Babylon. Ni pintu gerbang dia je. Ya, dia ada banyak pintu masuk. Ni salah satu ya. Ni yang paling cantik lah. Saya ambil gambar yang paling cantik. Ya, jadi tuan-tuan boleh belakang dia ni ada bandar lah belakang ni ya. Dia ada dalam ni ada apa kita panggil ya. Tuan-tuan boleh tengok ada muzium. Sekarang ni ada muzium besar, tuan-tuan boleh tengok ya sejarah lama dia.
Ya, ada anak sungai, ada jalan raya, ya, ada istana, ada macam-macam tuan-tuan. Besar tempat dia. Ya, besar sangat. Dan atas bukit dia, ya, ada satu istana Saddam Hussein. Saddam Hussein buat istana zaman dia berkuasa dululah, ya. Jadi Babylon memang hebatlah, ya, raja dia, Raja Nabucodonosor. Nabucodonosor tu antara yang paling hebatlah. Ya, Nabucodonosor, ya. Jadi dia yang meruntuhkan kota Jerusalem. Dia bawa orang orang Bani Israel jadi hamba di Babylon. Ya, kemudian datang Cyrus the Great, dia lawan dengan Nabucodonosor, kalah Nabucodonosor. Cyrus the Great, ya, dia kita panggil, dia bebaskan Bani Israel, balik ke Palestin, balik ke Jerusalem. Ya, itu sejarah dia tuan-tuan, ya. Tuan-tuan kena Google sikit-sikitlah, tengok baca. Ya, sebab sejarah ni dia kita panggil, ya, dia ada rentetan. Jadi memang kena, ya, ustaz tak boleh cerita semualah tuan-tuan, sebab nanti, ya, kita panggil tepu pula, ya, tuan-tuan, ya, macam-macam. Tapi macam itulah, ya. Quran tu macam tu tuan-tuan, baru dia interesting kita baca. Kalau tidak very dull tuan-tuan. Kita baca tengok dah lah, tak ada gambar, tak ada peta, tak ada apa kan, ya. Jadi bila kita masukkan gambar ni, ya, ya. Tuan-tuan ada peluang, tuan-tuan datang Nia punya ni, ya. Datin Lee ni banyak share apa kita panggil, ya, dia share peta, ya. Jadi boleh kita tengok, baru kita tahu, nampak, ya. Okey tuan-tuan, ya. Sikit lagi sebelum kita tamat, ya, habiskan ayat ni. Jadi apabila Nabi Ibrahim, balik pada ayat 49, ya, apabila Nabi Ibrahim memisahkan dirinya daripada penyembah berhala, termasuk bapa saudaranya, dan apa yang mereka sembah, ya, yakni semua berhala tu, barulah Allah anugerahkan Nabi Ibrahim dengan anak. Tapi dapat anak ni bukan terus dapat Ishak. Sebab sebelum dapat Ishak, Nabi Ibrahim dapat Ismail dulu tuan-tuan. Dia dapat Ismail dulu, ya. Jadi Ismail dulu. Macam mana Ismail tu? Kerana Nabi Ibrahim tadi kena kemarau di Palestin. Bila dia kena kemarau, ke mana dia pergi tuan-tuan? Ke Mesir. Sebab Mesir negara pertanian hebat tuan-tuan. Ya, nanti 14 bulan Ustaz bawa grup pergi ke Mesir pun, kita akan ziarah tempat Nabi Yusuf. Ya, Nabi Yusuf bangunkan, ya, sistem pertanian di Mesir. Kalau tuan-tuan tengok, tuan-tuan nampak, ya, dia gunakan water wheel, ya, baru kita nampak benda tu. Tapi ini Mesir yang sebelah east west. Ya, macam Datin Lin masa dia pergi dengan ustaz dulu, kita north south tuan-tuan, ya. Itu menyusuri Sungai Nil. Ya, dia ada part of Egypt tuan-tuan, ya. Baru kita boleh pergi Tasik Korun, tempat, ya, 11 kilometer lebih kurang. Harta Korun ditenggelamkan. Ya, pergi istana dia. Baru kita boleh pergi, baru kita boleh tengok tuan-tuan. Ya. Jadi barulah kita boleh pergi macam Ismailiyah, tempat Nabi Musa dan Bani Israel crossing the Great Bitter Lake, ya. Barulah boleh tengok sampai di Sinai. Itu lain pula tuan-tuan, sebab Mesir ni besar. Ya, macam Iraq juga besar juga, ya, macam Palestin macam tu juga. Ya, Istanbul apa kita panggil, ya, yang Haji Nazri pergi baru-baru ni, ya. Maknanya, ya, Istanbul tu 4 hari 3 malam pun tak siap lagi tuan-tuan. Ya, 4 hari 3 malam tu pun tak siap, ya. Maknanya, tapi macam tadilah, kita takkanlah nak pergi semua tempat kan. Ya, sebahagian tu kita pergi, ya, untuk melihat keadaan dia. Okey, itu apa kita panggil, ya, gambaran sikit dia punya gambaran. Ya, tu sikit gambaran dia tuan-tuan, ya. Jadi kota Babylon, ya. Tapi luas, ya, ni baru sikit, ya, tuan-tuan tengok, ya, ada luas lagi, ada bangunan yang masih elok, ya, ada museum, ada pusat kita panggil, tempat dia punya tentera, ya, marching band dia lah, apa semua macam-macam lah tuan-tuan, tempat dia. Terima kasih Datin Lin bantu, ya. So kita habiskan ayat ni tuan-tuan, kita berada di penghujung, ya. Apa yang berlaku? Yang berlaku ialah Nabi Ibrahim terus berdoa. Ya, terus berdoa minta supaya Allah bagi hidayah lah, ya. Sehingga Nabi Ibrahim dihalang oleh Allah nanti. Jadi selepas dapat Ismail, macam mana dapat Ismail? Sebab Nabi Ibrahim dengan isterinya Sarah belum dapat anak lagi. Mereka pergi ke Mesir minta bantuan daripada Raja Mesir pada masa tu. Ya, dan akhirnya kita tahulah Raja Mesir dia sukakan Sarah, ya. Dia tak tahu Sarah tu adalah isteri pada Nabi Ibrahim, dia tak tahu. Ya, tapi setelah dia tahu, dia malu alah. Ya, dia hadiahkan anak dia. Dia minta anak perempuan dia, Hajar, ya, anak raja tu, supaya dibesar dan dijaga oleh Sarah. Ya, sebab Sarah tu akhlaknya baik. Ya, dia orang yang beriman, berakidah baik, ya, syariatnya bagus dan akhlaknya baik. Dialah yang menjaga dan mendidik Hajar, sehinggalah akhirnya Hajar di-offer untuk jadi
untuk jadi apa kita panggil, untuk jadi madu dia. Ya, jadi Nabi Ibrahim berkahwin dengan Hajar dan akhirnya barulah dapat apa Ismail. Kemudian dibawa ke Mekah. Barulah Nabi Ibrahim pergi ke Mekah. Itu pun Nabi Ibrahim tak duduk di Mekah, dia datang sekali-sekala aja, ya. Tetapi ya di Palestin lahirlah Ishak pula. Lepas Ishak barulah Yakub. Semuanya itu kata Allah wa kullan ja'alna nabiyan, kami jadikan ya mereka itu sebagai nabi. Ya, Allah jadikan sebagai nabi. Nabi dululah, lepas nabi akan jadi rasul. Ya, jadi kalau tuan-tuan tengok di bawah sekali ya ayat yang ke-51 ya wa kana rasulan nabiyan. Disebut rasul dulu baru sebut nabi. Pasal apa tak sebut nabi dulu? Patutnya nabi kan? Patutnya tuan-tuan jadi nabi dulu ke jadi rasul? Mestilah jadi nabi dulu, lepas nabi baru jadi rasul. Tapi sebab apa di bawah ni Allah tak sebut nabiyan rasulan? Patutnya nabi dulu baru rasul. Ya, dia punya stage kan, dia punya sequence dia. Tapi sebab apa? Ya, ada rahsia dia tuan-tuan. Ya, itu kita akan cerita dalam kesempatan yang akan datang lah tuan-tuan. Ya, alhamdulillah ya kita dapat juga ya cover beberapa ayat ya. Dan tuan-tuan kena tengok balik video ya, ambil sikit nota penting tuan-tuan. Jangan salin panjang-panjang. Ya, nota penting tadi Haji Asy'ari. Sebut balik Haji Asy'ari. Nabi Ibrahim mula-mula kat mana Haji Asy'ari? Mula-mula kat mana? Di Iraq Ustaz. Iraq ataupun dia apa tadi? Bandar apa tadi? Kota apa tadi? Babylon ya. Lepas tu baru dia keluar ke mana? Ke Syria. Tapi dia tak lama di Syria. Kemudian hijrah ke Palestin. Sebab apa dia pergi ke Mesir tadi, untuk apa Haji Asy'ari? Sebab musim kemarau kan. Jadi sebab dia berkebun bertani. Mesir adalah negara hebat dalam pertanian sejak zaman Nabi Yusuf. Pasal Nabi Yusuf ya, Nabi Yusuf dia apa kita panggil ya, dia apa kita panggil ya, dia orang yang hebat lah ya. Jadi Nabi Yusuf ni walaupun dia datang selepas Nabi Ibrahim ya, sebab Nabi Ibrahim nombor 6, Nabi Yusuf nombor 11 ya. Kalau zaman Nabi Musa tu clear, Nabi Musa memang bergantung betul-betul kepada Nabi Yusuf punya pertanian. Nabi Ibrahim tidaklah ya, sebab Nabi Yusuf tak datang lagi. Ya, Nabi Yusuf tu cicit dia, anak cucu cicit dia ya. Sebab dia anak pada Yakub. Jadi Nabi Ishak anak Nabi Ibrahim, Nabi Yakub cucu dia, Nabi Yusuf cicit dia. Jadi dah tentulah zaman Nabi Ibrahim pergi Mesir, Nabi Yusuf tak jadi menteri lagi, memanglah. Ya, tapi pertanian Mesir itu dah hebat dah. Even sebelum Nabi Yusuf. Selepas Nabi Yusuf lagi hebat. Ya, pertanian di Mesir itu. Jadi maknanya nak bagi tahu bahawasanya ketika itulah dia pergi ke Mesir, barulah jumpa dengan Hajar tadi. Ya, barulah bermula cerita Nabi Ibrahim dengan Hajar pula. Ya, tetapi sebab apa di sini tak disebut Ismail? Pasal fokusnya tentang Palestin. Ya, bukan nak cerita secara umum ya, tapi nak cerita Palestin. Sebab tu yang disebut adalah Ishak dan juga Yakub. Kerana Ishak datang daripada isterinya yang juga berasal daripada Babylon. Daripada apa kita panggil tadi ya. Kawasan antara dua sungai tadi apa Datin Lin? Kawasan antara dua sungai tadi, antara Euphrates dan Tigris tadi. Dia panggil apa tadi? Lembah apa tu? Mesopotamia. Mesopotamia. Dan jangan lupa lah. Mesopotamia tu lagi luas. Pasal Mesopotamia tu datang daripada Banjaran tadi kan, dekat Turki tadi. Apa nama Banjaran tu, Datuk Osman? Banjaran apa tadi tu? Yang datang dua sungai tadi. Apa nama Banjaran tu? Ararat. Ya, Ararat tuan-tuan. Ararat. Ya, Ararat. Tuan-tuan Google saja ya. Kalau tuan-tuan pergi ke Armenia, Armenia tu sebelah Turki. Ya, kalau tuan-tuan duduk kat hotel kat Armenia, tuan-tuan buka tingkap, tuan-tuan menghadap ke Turki, tuan-tuan akan nampak Banjaran Ararat. Ya. Di Armenia tuan-tuan, dia punya simbol dia semuanya Ararat. Ya, dia punya baju, t-shirt dia ke, ataupun kita kata apa fridge magnet ke, ataupun dia punya mark lah apa semua sebagainya, semua tu simbol dia adalah Ararat. Semua tulis Ararat. Ya, we love Ararat ya. Sebab dia anggap Ararat tu adalah part of Armenia dan dia anggap Ottoman Empire ya, kerajaan Turki Osmaniyah yang rampas daripada dia. Tak betul tuan-tuan. Ya, itu semua tuduhan saja. Dituduh orang Turki, kerajaan Turki bunuh orang dia ya, 1 juta lebih. Ya, itu semua adalah ya apa propaganda je tuan-tuan ya. Tapi dia fight lah di mahkamah antarabangsa tapi tak pernah menang lagi. Okey tuan-tuan, itulah yang Ustaz boleh kongsi pada hari ini ya. Ada banyak cerita sejarah ya, tapi macam tadilah sejarah yang dirakam oleh Al-Quran. Bila sejarah dirakam oleh Al-Quran dia signifikan tuan-tuan ya. Banyak sikit kita kena ni lah ya, kita kena apa kita panggil
kita kena belajar lah. Ya. Okey, setakat tu Haji Mat Syah ada apa-apa sebelum tamat? Tak apa-apa Ustaz. Itu saja. Terima kasih. Okey, kalau tak ada apa sekadar tu, terima kasih pada perhatian tuan-tuan. Terima kasih juga pada Haji Nazri, Datin Lin dan semua. Ya, mudah-mudahan ada manfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Allahumma khairan. Terima kasih semua yang hadir. Mahaya yuran kita. Antum jazakumullah khairan. Wa antum fajazakumullahu khairan. Terima kasih.